سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم. راحت روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دار. سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن. حبهم في الحشا قد قطن، وخامر مني جميع العظام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود. فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالمرام. سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فجعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلموا أنه الحق من ربهم
ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa atba'ihi wa ahli millatihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف ومجد على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. أما بعد. Pertamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan kita pada malam yang berbahagia ini di dalam majlis menghidupkan malam 15 Sya'ban, yang mana kita sedia maklum bahawa sesungguhnya malam ini merupakan malam yang diberikan kedudukan dan pangkat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya menyebabkan malam ini diberikan begitu banyak nama oleh para ulama, berdalilkan kepada dalil-dalil yang mereka temui berkaitan dengan kemuliaan malam 15 Sya'ban, yang mana ia menunjukkan kepada kemuliaan malam ini kerana ulama menyatakan bahawa banyaknya nama sesuatu itu menunjukkan mulianya yang mempunyai nama-nama yang banyak tersebut. Maka pada malam ini kita akan berbicara secara ringkas berkaitan dengan hadis-hadis yang menyentuh mengenai kemuliaan malam 15 Sya'ban ini, yang mana hadis-hadis tersebut sebagai darjatnya, yang mana di antara satu hadis dengan satu hadis mempunyai darjat yang berbeza, tetapi ala kulli halnya walaupun darjatnya berbeza, ia seolah-olah merupakan kumpulan hadis yang sokong menyokong antara satu sama lain, sehingga peringkat dengan hadis-hadis yang berlainan darjat ini tetapi mempunyai makna yang satu yang menunjukkan kepada kemuliaan malam ini, maka para ulama hadis telah menegaskan bahawa sesungguhnya hadis-hadis tersebut diterima pakai, yang mana dengannya menunjukkan kepada kita bahawa malam nisfu Sya'ban adalah merupakan malam yang mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini insya-Allah kita akan membaca beberapa potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun dan dikumpulkan oleh muhaddis abad ini, yaitu Al-Imam Al-Allamah
Al-Hafiz Al-Sayyid Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari di dalam kitab beliau yang bertajuk Husnul Bayan fi Lailatin Nisfi min Sya'ban, di mana beliau bersikap adil di dalam meneliti, di dalam memberikan hukum serta darjat kepada hadis-hadis yang telah beliau persembahkan dalam kitab beliau ini. Jadi pada malam ini kita hanya membaca hadis-hadisnya sahaja dan tidak menghuraikan berkaitan dengan darjat-darjatnya, kerana bagi kita perbahasan berkaitan dengan darjat-darjat hadis ini lebih sesuai ianya diuruskan oleh ahli ilmu di kalangan para ulama dan sebagainya. Dan pada malam ini kita juga tidak berhasrat untuk memanjangkan pembicaraan berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban, kerana bagi hemat kita perbahasan mengenai malam nisfu Sya'ban sama ada pada aspek kemuliaannya maupun pada aspek menghidupkan malam ini, sama ada ia boleh dihidupkan dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran, dengan bersalawat secara berjamaah ataupun tidak. Adakah ia hanya boleh dihidupkan, dimeriahkan bersendirian di rumah dan sebagainya? Kesemua perkara ini telah dibahaskan oleh para ulama, yang mana apabila kita masuk membahaskan perkara yang telah dibahaskan oleh ulama ini, seolah-olah kita ini melakukan perkara yang telah dibereskan, yang telah diselesaikan, yang telah diuruskan oleh para ulama kita. Dan lillahi alhamdu wal minna, kita juga telah menterjemahkan dan mencetak kitab berkaitan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban yang dihimpunkan oleh Al-Muhaddis Al-Syekh Salim As-Sanhuri Al-Maliki, yang merupakan salah seorang di kalangan ulama besar di Al-Azhar Al-Sharif, yang mana kita telah membekalkan PDF buku ini di dalam. Maka bolehlah penonton atau para ikhwan sekalian membaca isi kandungan kitab ini, yang mana dengannya para ikhwan sekalian dapat mengetahui perbahasan yang kita sebut, yang kita sentuh sebentar tadi. Jadi sekalipun perbahasan para ulama mengenai malam nisfu Sya'ban ini, di antara yang menerima dan menolak untuk dibesar, untuk dimulia, untuk dihidupkan, kita di Malaysia ini seolah-olah telah menjadi uruf dan adat kita membesar dan memuliakan serta meraihkan malam nisfu Sya'ban ini dengan menganjurkan pelbagai ibadat dan ketaatan kepada Allah SWT secara berjamaah di masjid-masjid dan surau-surau. Maka ialah merupakan suatu perkara baik yang sepatutnya kita teruskan, dan apa yang dilakukan oleh para ulama kita yang seterusnya diikuti oleh orang awamnya adalah merupakan perbuatan yang sememangnya mempunyai sandaran dalil hujahnya yang terdapat di sisi para salafus salih dan juga di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita buka perbahasan berkaitan dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini dengan hadis pertama, di mana Imam Muslim Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari telah mengeluarkan di dalam kitab ini hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول لي فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. Apabila terbitnya malam nisfu Sya'ban, maka hendaklah kalian berdiri pada waktu malamnya melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hendaklah kalian berpuasa pada siang hari. Jadi ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam
menggesa umatnya supaya menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan Nabi SAW tidak memberikan kepada kita tentatif ataupun cara untuk kita menghidupkan malam tersebut. Yang paling penting, menghidupkan malam itu adalah dengan ibadat kepada Allah Ta'ala. Tidak kiralah ibadat itu dilakukan secara berjamaah ataupun ia dilakukan secara berseorangan. Kerana Nabi SAW tidak menyatakan dalam hadis ini faqumu lailaha jama'atan atau faqumu lailaha munfaridan. Berdirilah kamu pada waktu malamnya melakukan ibadat secara berjamaah atau melakukannya secara bersendirian. Nabi SAW mengitlaqkan akan cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini kepada umatnya untuk melakukannya. Tak kiralah apa saja ibadat, maka ia digalakkan dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Sama ada membaca Al-Quran, sama ada berzikir, sama ada bersalawat, sama ada menghadiri majlis pengajian ilmu pengetahuan, sama ada bersedekah dan sebagainya daripada segala ibadat yang terdapat di dalam Islam, ataupun dengan mengerjakan salat sunat, salat tasbih, salat sunat mutlak dan sebagainya daripada ibadat-ibadat yang terdapat di dalam Islam. Maka Nabi SAW menyatakan kepada kita apabila sampainya malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hendaklah kalian berdiri pada waktu malamnya. Sememangnya kita tidak menafikan apabila Nabi SAW menyatakan berdiri, maka menjadi kebiasaannya ia menunjukkan kepada dua perkara, imma dengan qiyam, iaitu melakukan salat seumpama sabda Nabi SAW dalam hadis berkaitan dengan salat pada malam-malam Ramadan. Man qama Ramadhan imanan wa ihtisaban. Sesiapa yang berdiri, qama, berdiri di sini adalah melakukan salat pada malam-malam Ramadan, yang mana ia dimaksudkan dengan salat tarawih. Jadi menjadi kebiasaan kepada Nabi SAW menyebut salat dengan qiyam. Itu adalah merupakan maksud khusus daripada hadis ini. Adapun maksud umum daripada hadis ini, Nabi SAW menganjurkan kepada kita berdiri melakukan apa saja ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ibadat kita dianjurkan oleh Nabi SAW melakukannya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Nabi SAW menyatakan faqumu lailaha, berdirilah kamu pada waktu malamnya, imma dengan mengerjakan salat. Maka kerana itu sebahagian di kalangan ulama menganjurkan supaya dikerjakan salat tasbih pada malam nisfu Sya'ban. Ataupun salat-salat sunat yang lain, seumpama salat sunat mutlak dan sebagainya, yang mana ia adalah merupakan salat sebagai menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam nisfu Sya'ban, ataupun mendirikan apa-apa ibadat seumpama yang kita sebutkan sebentar tadi. Itu adalah merupakan seruan Nabi kepada kita supaya kita melakukannya pada malam nisfu Sya'ban. Adapun pada siangnya, iaitu pada 15 Sya'ban siangnya tersebut, Nabi telah menyebut kepada kita akan ibadat khusus pada 15 Sya'ban, iaitu hendak sumu nahara lailati an-nisfi min Sya'ban. Jadi apa sebab, apa alasan, kenapa dan mengapa Nabi SAW menganjurkan kita pada siangnya, iaitu pada malam siang 15 Sya'ban. Subhanahu wa Ta'ala yanzilu padanya, nuzul padanya, iaitu fiha fi lailati, pada malam nisfi Sya'ban, fiha, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Jadi turun di sini adalah merupakan suatu kalimah yang dahulu dia menjadi perbahasan di kalangan ulama akidah. Ulama akidah. Jadi kita tidak mahu membicarakan dengan panjang lebar berkaitan dengan
dimaksudkan dengan nuzul di dalam hadis memahami akan kali ini akan maksud ini ia perlu kepada pentafsiran bahawa yang nuzul itu, yang turun itu adalah berkemungkinan rahmat daripada Allah, berkemungkinan maghfirah daripada Allah, mungkin rezeki daripada Allah, mungkin yang turun tersebut adalah merupakan malaikat yang Allah Ta'ala perintahkan supaya turun pada malam nisfu Sya'ban untuk mendoakan para hambanya yang beriman kepadanya dengan rahmat, dengan keredaan, dengan atau mengaminkan doa-doa hambanya yang beriman kepadanya yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban tersebut dan sebagainya. Ataupun kita hanya mengitlaqkan nuzul ini seumpama yang diitlaqkan oleh salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Maka Allah Ta'ala nuzul maka kita kepada Allah Ta'ala tanpa kita menterjemahkan maksud nuzul tersebut seumpama yang kita pelajari di dalam menangani, di dalam menguruskan isu ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang mutasyabihat, yang kesamaran tersebut seumpama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibrahimul Laqani rahimahullah yang menyatakan kepada kita wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid wa rum tanziha. Setiap nusus asy-syar'iyyah sama ada daripada Al-Quran maupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi maksud seolah-olah ada di sana persamaan antara Allah Ta'ala dengan makhluknya. Sama ada pada zat, sama ada pada perbuatan, sama ada pada nama dan sebagainya, yang memerlukan kepada tafsiran dan takwilan daripada ulama kepada orang-orang awam supaya mereka tidak terjerumus di dalam kumpulan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk ataupun menjisimkan Allah SWT, menyatakan Allah berjisim atau menyatakan Allah menyerupai dengan apa-apa sifat, apa-apa anggota, apa-apa perbuatan yang ada di sisi makhluknya tersebut. Maka ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan wa kullu nassin awhamat tashbiha awwilhu, takwilkan seumpama yang sering dilakukan oleh khalaf yang selepas golongan salaf yang kita sebut semalam, iaitu golongan sahabat tabi'in dan tabi'in, yang mana golongan khalaf memerlukan kepada pentafsiran, memerlukan kepada takwilan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang seumpama ini atau yang dikategorikan dalam nusus al-mutasyabihat kerana kedengkelan ilmu, kerana ketidakfahaman kita terhadap isi kandungan Al-Quran dan Sunnah, kerana kita orang ajam yang tidak mengetahui akan zauq al-arabi as-salim, zauq fil berbahasa Arab seumpama orang Arab yang memahami akan maksudnya yang sesuai dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, ataupun hati kita gelap tidak diterangi cahaya demi memahami akan ayat-ayat yang seumpama ini yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Awilhu aw fawwid, atau kita serahkan ianya kepada Allah SWT, maksudnya dalam keadaan kita sama ada mentakwil ataupun menyerahkan kepada Allah, sama ada takwil maupun tafwid, warum tanziha. Kita qasadkan Allah Ta'ala itu maha suci daripada menyerupai makhluknya, seumpama yang sering kita baca di dalam Al-Quranul Karim, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah SWT tidak sekufu dengan sesuatu pun, sama ada yang berada di langit maupun yang berada di bumi, sama ada yang berada di dunia maupun yang berada di akhirat dan sebagainya. Seumpama yang kita baca firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syura, wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, yang kemudiannya ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah merumuskannya dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala menyalahi
dengan makhluknya, dengan sesuatu yang baru, iaitu dari kalangan makhluknya dan sebagainya. Ini adalah merupakan pembicaraan di dalam ilmu akidah yang kita tidak mahu memanjangkan pembicaraan tersebut pada malam yang mulia ini. Ala kulli halnya, tafwid menyerahkan maksud ayat ini kepada Allah Ta'ala ialah dengan membaca ayat itu tanpa kita menterjemahkan akan ayat tersebut ataupun perkataan tersebut. Jikalau kita telah menterjemahkan nuzul itu dengan menyatakan turun, bermakna kita seolah-olah telah mentakwil, telah mentafsirkan ayat tersebut. Maka kerana itulah salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in menyatakan bahawa tafsiran ayat ini adalah sukut daripada mentafsirkannya. Amiruha kama ja'at, dilalui saja, dibaca saja ayat itu seumpama datang kepada kita daripada Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menterjemahkan dengan apa-apa bahasa. Apabila kita telah menterjemahkannya, maka kita tidak lagi termasuk dalam kumpulan orang yang mufawwid, menyerahkan urusan maksud ayat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna kita pada ketika itu telah masuk dalam kumpulan khalaf yang mentakwilkan ayat tersebut, tetapi takwilan itu mesti wajib diraikan ataupun diikuti kaedah-kaedah di dalam ilmu akidah, di dalam ilmu usuluddin yang seumpama kita sebutkan seperti tadi bahawa Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan dengan perkara yang baharu. Jadi imma kita menyatakan nuzul di sini adalah nuzul malaikat pada malam nisfu Sya'ban, turunnya malaikat pada malam nisfu Sya'ban untuk memberkati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya pada malam ini, yang dengannya insya-Allah apabila turunnya malaikat tersebut maka terhapuslah akan mazhar min mazahir, gambaran daripada gambaran jalal Allah Ta'ala. Antaranya adalah corona, antaranya adalah wabak yang kita hadapi ini adalah merupakan mazharun min mazahir jalalillah, kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudiannya digantikan dengan mazhar min mazahir jamalillah, kecantikan Allah Ta'ala, yang mana dengan turunnya malaikat pada malam ini atas muka bumi akan turun bersamanya lutfun minallah, iaitu kelembutan daripada Allah, afun minallah, keampunan daripada Allah, afiyah minallah, keafiatan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun nuzul yang berbentuk ma'nawil, iaitu nuzulul maghfirah, nuzulul rida, nuzulul inayah min Allah Azza wa Jalla, ataupun kita hanya membaca iaitu Allah Ta'ala nuzul padanya fi lailah, pada malam nisfu Sya'ban, bukan pada siangnya. Seumpama yang disebut oleh para ulama, malam yang mulia selepas Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi kenapa kita perlu mengetahui tanda-tanda malam Lailatul Qadar yang dikatakan bahawa matahari sinarannya tidak teriklah itu ini dan sebagainya? Maka ulama menyatakan bahawa seumpama kita digalakkan untuk melakukan ibadat pada malam Lailatul Qadar, kita juga digalakkan untuk melipat gandakan ibadat pada siang Lailatul Qadar. Maka kerana itu kita juga diajar berkaitan dengan alamat Lailatul Qadar seumpama disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu jugalah bahawa malam yang mulia, yang khususnya, yang istimewanya adalah merupakan malam, iaitu malam nisfu Sya'ban. Maka oleh kerana malam itu mulia, kita pun digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memulia, membesarkan siangnya tersebut dengan melakukan puasa. Kerana apa? Kalau seolah-olah malam dan siang, nuzul Allah pada waktu malam, bukan pada waktu siang. Tinggal lagi siang itu adalah rakan, jiran kepada malam tersebut. Maka yang berjiran dengan yang mulia itu juga akan menjadi mulia. Jikalau malam itu Allah Ta'ala nuzul, maka pada siang tersebut kesan nuzul Allah Ta'ala itu akan didapati, akan dirasai pada siangnya tersebut. Maka siangnya itu juga pun adalah mulia. Karena itu ulama menyatakan sesiapa yang berjiran dengan yang mulia, maka ia akan mulia.
Jadi yang mulia adalah, yang istimewa adalah malam nisfu Sya'ban. Jadi oleh kerana ia berkaitan ataupun berjiran dengan siangnya, maka siangnya juga turut mulia seumpama malamnya tersebut adalah mulia. Maka kerana itulah kita digesa, kita diseru, kita digalakkan berpuasa pada siang 15 Sya'ban. Sedangkan nuzul tersebut, imma nuzul ma'nawi tersebut yang kita sebutkan seperti tadi, ataupun nuzul kita serahkan nuzul Allah, kaifiat nuzulnya kita serah kepada Allah. Kita hanya membaca sahaja bahawa sungguhnya Allah Ta'ala nuzul fiha, padanya, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Fiha. Karena itu dikatakan di sini fiha, disebut fiha, tidak disebut fihi. Fa inna Allah yanzilu fiha, bukannya yanzilu fihi, yang menunjukkan kepada nahar, iaitu siang 15 Sya'ban. Li ghurubis syamsi, bila bermula nuzul tersebut, iaitu li ghurubis syamsi, ketika mana tenggelamnya matahari, iaitu apabila masuknya maghrib sebentar tadi, maka di sana ada tanazzulat adidah min Allah Azza wa Jalla, ada tajalliyat adidah al-mutawaliyat min Allah ila ibadah. Itu tajalli Allah Ta'ala kepada para hambanya dengan pelbagai tajalliyat, dengan pelbagai penyerlahan. Allah Ta'ala pada malam ini menyerlahkan kepada hambanya kabulnya. Allah Ta'ala menyerlahkan kepada hambanya semenjak maghrib sebentar tadi dengan redanya, dengan maghfirahnya, dengan inayahnya, dengan mahabbahnya, dengan kasih sayangnya dan sebagainya. Maka kerana itu kita bertawassul dengan bitajallil a'zam, ilahi bitajallil a'zam, ya Allah, Allah kepada hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Wabak bala corona yang menimpa kita sekarang ini, semoga Allah Ta'ala dengan tajallinya itu menghapuskan akan kemudaratan ke atas hambanya dan menggantikannya dengan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Fa inna Allah yanzilu fiha li ghurubi syamsi, mulanya semenjak terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, minta maaf, iaitu semenjak masuknya maghrib sebentar tadi, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, ataupun di sisi khalaf ada yang mentakwilkannya dengan menyatakan mana wakil Allah, iaitu malaikat yang diwakilkan oleh Allah Ta'ala turun ke langit dunia menyeru para hambanya yang mukmin yang berada di atas permukaan bumi ini dengan menyatakan, dengan seruan, ala min mustaghfirin li fa'aghfiralah. Siapa yang mustaghfir, mengucap keampunan, bagi aku maka aku ampunkannya. Siapa yang meminta malam ini maka aku kurniakan rezeki. Siapa yang mubtala, dikurniakan bala, ujian oleh Allah. Kita semua hari ini mubtalun, kita semua pada hari ini sedang ditimpa bala, ibtila, mihan, wabak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka moga insya-Allah seruan itu sampai kepada kita, janjian Allah itu benar-benar akan terlaksana kepada kita, di mana moga-moga Allah Ta'ala yang tidak pernah memungkiri janji akan mengafiatkan kita. Fa'u'afiyah, aku akan mengafiatkan mereka, aku akan mengafiatkannya. Ala kada hatta yatlu'al fajru, sehinggalah terbit fajar, sehinggalah terbit fajar, iaitu masuknya waktu subuh. Kemudian hadis yang kedua, di mana dikeluarkan hadis ini oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرجت فإذا هو بالبقيع رافعا رأسه إلى السماء فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب
Aisyah menyatakan, meriwayatkan kepada kita, aku kehilangan Nabi. Pada suatu malam aku kehilangan Nabi. Yang pada malam itu adalah malam giliran Nabi bermalam di rumahnya. Bermalam di rumahnya. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha keluar daripada rumahnya mencari Nabi SAW. Maka beliau mendapati Nabi berada di Baqi'. Di perkuburan Baqi'. Pada ketika itu berkemungkinan belum lagi ada yang disemadikan di sana di kalangan sahabat. Kalau ada pun tidak seramai hari ini. Rafi'an ra'sahu, dalam keadaan mengangkat kepalanya ke langit, melihat ke langit. Faqala, lantas bersabda, adakah kamu takut Allah akan menzalimi ke atas engkau dan juga Rasul? Allah dan Rasulnya akan menzalimi engkau, wahai Aisyah, dengan meninggalkan engkau keseorangan di dalam rumah, sedangkan malam ini adalah giliran engkau bersama dengan aku, wahai Aisyah. Qultu ya Rasulullah, aku menjawab, wahai Rasulullah, inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ik. Sungguhnya aku menyangka engkau datang ke rumah isteri-isteri engkau yang lain. Faqala, maka Nabi bersabda, inna Allah azza wa jalla, sungguhnya Allah Ta'ala nuzul pada malam nisfu min Sya'ban ke langit dunia. Maka dia mengampunkan hambanya sebanyak bilangan bulu-bulu ghanam, iaitu kambing Bani Kalbin, iaitu satu kabilah yang paling banyak yang mempunyai kambing yang begitu banyak. Yang karena itu Bani ini, kabilah ini pun dinamakan dengan Kalbin kerana mempunyai anjing yang begitu banyak untuk menjaga kambing-kambing mereka. Maka sebanyak bulu kambing yang dipelihara oleh Bani Kalbin. Kemudian hadis yang ketiga dikeluarkan oleh Ibnu Majah daripada Abi Musa al-Asy'ari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar melihat, memerhati pada malam nisfu Sya'ban kepada para hambanya, maka dia mengampunkan seluruh hambanya, melainkan dua golongan, iaitu musyrik, yang keduanya adalah musyahin, iaitu mereka yang bermusuh-musuhan. Dan syahnah ini adalah sebab kenapa golongan ini yang mempunyai sifat ini dalam hati mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Yang kerana itulah pada malam ini insya-Allah kita akan meriwayatkan satu hadis musalsal yang bertajuk Al-Musalsal bil Mu'akhah. Moga insya-Allah kita pada malam ini bersaudara dan tidak berseteru atau bermusuh-musuhan, yang dengannya kita ini akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Jadi di sini ada 10 hadis yang telah dititipkan oleh Sayyidina Abdullah bin Siddiq al-Ghumari, yang rasa saya cukuplah kita membaca 3 daripada 10 hadis ini, dan boleh jugalah kita mengakhirinya dengan membaca athar yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana pada malam nisfu Sya'ban Sayyidina Ali kerap keluar rumahnya dan senantiasa melihat dan mendongakkan kepalanya ke arah langit, dan lantas beliau menyatakan, inna hadhihi sa'a ma da'a Allah ahadun illa ajabah. Sesungguhnya waktu ini, saat ini, tidaklah berdoa seseorang kepada Allah melainkan Allah akan menyahut doa mereka, mengkabulkan doa mereka tersebut. Walastaghfarahu ahadun fi hadhihi al-lailati illa ghafaralah, dan tidaklah beristighfar kepadanya seorang pun pada malam ini melainkan Allah ampunkan baginya. Malam ini sifat-sifat, ini golongan manusia yang tak mendapat keampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Ini adalah golongan manusia yang tidak dikabulkan doanya pada malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah Ta'ala mengeluarkan kita daripada golongan-golongan ini, iaitu malam yakun usyaran, iaitu bukan orang yang bertugas untuk mengutip akan hari ini mengutip sewa, mengutip cukai, usyaran secara zalim daripada rakyat yang tidak sepatutnya
dikutip cukai daripada mereka. Au sahiran, ataupun tukang sihir, au syairan, orang yang bersyair, yang mana syairnya itu mengandungi ucapan-ucapan syirik kepada Allah, ataupun syair yang membangkitkan syahwat nafsu dan sebagainya, yang dengan syair itu menyebabkan orang yang mendengar dan membacanya melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Au kahinan, ataupun tuk nujum, ataupun kahinan, atau arifan, au syurtiyan, au jabian. Ini 3 sifat yang Nabi SAW sebutkan. Ini 3 pekerjaan yang Nabi SAW larang kita daripada menjawabnya, iaitu arifan, syurtiyan, jabian. Di mana hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam Al-Kabir, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu menyatakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi akhir zamani umara'u zalamatun wa wuzara'u fasaqatun wa qubatun khawanatun wa ulama'u fasaqatun. Akan muncul, akan ada di akhir zaman kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raja-raja yang zalim. Umara zalamatun. Akan muncul di akhir zaman kelak raja-raja yang zalim. Kemudian wuzara fasaqatun. Wazir-wazir, menteri-menteri yang fasik. Menteri-menteri yang fasik. Yang kemudian disebutkan antara sifat mereka, mereka suka mendekati diri dengan orang jahat. Orang-orang jahat dibagi kuasa, dibagi jawatan, dibagi pangkat oleh mereka. Yang kedua, dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan bahawa mereka sering melewatkan salat fardu, sehingga kadang-kadang mereka salat di luar waktu. Jadi apabila muncul, akan muncul pertama umara, raja-raja yang zalim. Menteri-menteri mereka fasik. Qubat khawanah. Hakim-hakim mereka adalah dari kalangan pengkhianat. Yang keempat, ulama mereka adalah dari kalangan penipu. Menipu ummah. Tidak berjujur di dalam fatwa. Bersifat mudahanah, sehingga menyembunyikan kebenaran. Yang hak mereka kata batil, yang batil mereka kata hak. Yang ahli sunnah mereka kata ahli bid'ah, yang ahli bid'ah mereka kata dia adalah ahli sunnah. Sanggup menggadai akidah rakyat dengan ideologi bid'ah yang disebarkan oleh mereka. Karena mereka adalah merupakan ulama yang dapat kedudukan di sisi kerajaan, sehingga menyatakan bahawa isu akidah seumpama isu ataupun perkara khilaf yang berkaitan dengan wuduk, perkara sam'iyat, kekalnya neraka, kekalnya syurga, neraka tidak pernah binasa. Mereka kata ia adalah perkara khilaf, seumpama seperti disebutkan oleh Al-Imam Subki, seumpama khilaf dalam permasalahan wuduk, sedangkan ia adalah merupakan perkara qat'i dalam akidah kita. Ia bukan perkara yang berkaitan dengan furu'ul akidah, tetapi usulul akidah dan sebagainya. Maka jika kita menemui 4 golongan ini di mana-mana waktu kita temui, jikalau Allah panjangkan usia kita, kita bertemu dengan 4 golongan ini yang pasti wujud. Karena ia adalah daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja yang zalim, menteri-menteri yang fasik, hakim-hakim yang khianat, ulama-ulama yang penipu, pendusta. Man adraka ahadun minkum
hadza zaman fala yakunanna lahum, jikalau seseorang di kalangan kalian, kata Nabi SAW, bertemu dengan zaman ini, hidup sehingga bertemu dengan zaman ini, bertemu dengan 4 golongan ini, maka janganlah kamu jadi pekerja mereka yang mengangkat kerajaan batil mereka tersebut. Fala yakunanna lahum jabian. Ini ataupun diawali arifan. Jabian kalau kita kata arifan maksud apa? Arifan ni tok penghulu, ketua JKK, jawatan kuasa kampung, sebagai antara rakyat dengan menteri dengan raja. Dia jadi arifan. Kan itu dalam hadis ini menyatakan al-urafa finnar, golongan ni yang digelarkan dengan urafa, arif yang kenal orang bawah, rakyat jelata, yang menjadi perantara antara mereka dengan kerajaan, dengan menteri, dengan raja. Ini arif. Jadi Nabi kata jangan jadi arif bagi golongan ini, bagi kerajaan yang mana rajanya zalim, menterinya fasik, hakimnya khianat, ulama dia penipu, pendusta. Jangan jadi arifan. Yang kedua, au syurtiyan, dalam hadis syurtiyan, jangan jadi pengurus keamanan negara ini, jangan jadi polis bagi negara yang mana rajanya zalim, menterinya fasik, hakimnya khianat, ulama dia pendusta. Syurtiyan, imma jadi askar wa imma jadi polis, kata Nabi. Au jabian, atau orang yang bawa bekerja mengutip hasil di dalam negara yang mana seumpama kita sebutkan seperti tadi diperintah oleh golongan seumpama ini. Jadi Nabi melarang kita daripada menjawab jawatan yang diberikan oleh kerajaan yang diuruskan oleh umara yang zalim, wuzara yang fasik, qudat yang khawanah khianat, ulama yang kadzab. Jadi golongan ini juga disebut oleh Sayyidina Ali, Allah tak ampunkan dosa mereka, Allah tak terima doa mereka. Ini golongan yang mana Allah akan mengampunkan. Inna hadhihi sa'ah ma da'a Allah ahadun illa ajabah. Tidak berdoa seseorang pun kepada Allah melainkan Allah makbulkan. Wala astaghfarahu ahadun fi hadhihi al-laila illa ghafara la. Dan tidaklah Allah Ta'ala mengucap istighfar, tidaklah seorang itu mengucap istighfar kepada Allah pada malam ini melainkan Allah ampunkan. Jadi syarat bagi negara kita mendapat kabul Allah pada malam ini, dan seterusnya wabak corona akan dihapuskan, diangkat oleh Allah Ta'ala daripada kita. Pertama pada malam ini, doa mesti dipanjatkan supaya wabak itu dijauhkan kepada kita oleh raja-raja yang adil, oleh menteri-menteri yang saleh, yang amanah, oleh ulama yang benar-benar tulus dalam fatwa mereka, dalam mengeluarkan pandangan dan sebagainya. Kemudian mereka yang tidak mendapat pandangan Allah pada malam ini, yang mana doa mereka tak dikabulkan, dosa mereka tak diampunkan kalau walaupun 1,000,000 kali mengucap istighfar pada malam ini, adalah sahibu kubatin aghurtabatin, iaitu pemilik drum, alat muzik yang melalaikan, ataupun tambur, iaitu gambus, yang kemudiannya Sayyidina Ali karamallahu wajah berdoa, Allahumma rabba Daud, ya Allah, wahai Tuhan Nabi Daud, ighfir liman da'aka fi hadhihi al-laila wa liman istaghfaraka fih,
ampunkan dosa mereka yang berdoa kepada Engkau pada malam ini, dan bagi orang yang mengucap istighfar kepada Engkau pada malam ini. Ini doa Sayyidina Ali karamallahu wajhah pada malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah mengampunkan dosa orang yang berdoa dan mengucap istighfar kepadanya pada malam ini. Semoga Allah Ta'ala kabulkan doa Sayyidina Ali untuk kita dan untuk raja-raja kita yang adil, untuk menteri-menteri kita yang salih, untuk hakim-hakim kita yang amanah, untuk ulama-ulama kita yang tulus, ikhlas dan tak pernah berdusta di dalam hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menggadaikan ilmu mereka karena jawatan, pangkat dan harta dunia yang faniyah, yang fana insya-Allah. Jadi pada malam ini juga, seumpama kita sebutkan kita nak keluarkan diri kita daripada syahana ini. Ada syahana lagi, iaitu golongan Syiah contohnya, yang mubarak di sahabat, yang punya perasaan jahat terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Syahana juga adalah golongan mereka yang melakukan bid'ah dan meninggalkan sunnah Muhammadiyah. Moga kita bukan di kalangan orang yang digelar sebagai musyahin, yang tidak mendapat keampunan daripada Allah dan tidak mendapat kabul daripada segala apa yang kita panjatkan daripada doa kepada Allah pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kita baca bersama akan musalsal ini, dan diharapkan kepada pihak pengurusan dapat memaparkan musalsal ini supaya ia dapat disemak oleh para ikhwan yang bersama di dalam program kita pada malam yang berbahagia ini. Moga insya-Allah periwayatan musalsal ini akan menyebabkan kita menjadi hamba Allah yang besar. Kunu ibadallah ikhwana, jadilah engkau hamba Allah yang bersaudara insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musalsal ini telah saya bekalkan di dalam FB Fatim ataupun FB Tarekat Muhammadiyah, Pertubuhan Tarekat Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-musalsalu bil mu'akhah, musalsal menghubungkan persaudaraan. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi, amma ba'd. Berkata al-faqiru ila Allahil mu'in Muhammad Fuad bin Kamaluddin, dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala saya telah meriwayatkan musalsal ini secara qiraah, secara bacaan. Malah saya membaca hadis ini di hadapan guru saya. Jadi musalsal ini adalah merupakan hadis yang diriwayatkan seumpama apa dahulu yang seumpama yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dahulu kepada para sahabatnya. Contoh mudahlah, kalau kita sebut semalam musalsal bil mahabbah. Kalau dahulu Nabi meriwayatkan hadis ini kepada, contohnya kepada Muaz bin Jabal, dengan menyatakan kepada Muaz, wallahi inni uhibbuka ya Muaz, sesungguhnya aku mengasihi dan mencintai engkau wahai Muaz, la tad'anna an taqula fi dubur kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebab kita bincang semalam. Jadi Muaz pula menyatakan kepada Sunabi'i, sehinggalah kepada kita pada hari ini, sehinggalah kepada Raja Idris semalam yang meriwayatkan kepada murid-muridnya yang sebelumnya diriwayatkan oleh ayah andanya kepada beliau, maka setiap rawi akan menyatakan kepada murid-murid mereka, inni uhibbuk, sesungguhnya aku mengasihi, aku mencintai engkau. Itu namakan dengan al-musalsal bil mahabbah, musalsal bil qaul, dengan ucapan rawi kepada orang yang meriwayatkannya, yaitu inni uhibbuk. Ada yang berbentuk perbuatan. Kalau dahulu Nabi bersalaman dengan sahabat ketika meriwayatkan hadis tersebut, maka pada hari ini kita juga meriwayatkan dalam keadaan bersalaman dengan orang yang kita riwayatkan hadis itu, maka ia dinamakan dengan al-musalsal bil musafahah. Itu adalah merupakan al-musalsal bil fi'li, dengan perbuatan. Ataupun musalsal bizaman, mengikut masa. Contohnya hadis itu diriwayatkan pada hari Ashura ataupun pada hari Arafah, maka berterusanlah hadis itu diriwayatkan pada hari-hari tersebut, yang dikenali dengan al-musalsal bi yaumi Ashura, al-musalsal bi yaumi Arafah, ataupun al-musalsal bi yaumil Ain, musalsal sempena hari Ain, hari-hari raya dan sebagainya. Jadi pada malam ini
kita akan meriwayatkan satu musalsal bil qaul, itu musalsal dengan ucapan, di mana setiap guru akan menyatakan kepada murid yang diriwayatkan hadis ini, anta akhi fid dunya wal akhirah, engkau adalah saudara aku di dunia dan di akhirat. Ini yang kita harapkan, bahawa kita menjadi saudara kepada sulaha, atqiya, orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan hendaklah engkau bersama dengan orang yang sadiqin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu yang kita harapkan kepada Allah taala. Setiap kali kita mengajarkan salat supaya kita berada atas jalan yang lurus, syarat hendak berada pada jalan yang lurus ini, hendaklah kita bersama dengan orang yang Allah kurniakan nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, yang ditafsirkan pula oleh ayat yang lain yang menyatakan bahawa orang yang Allah taala kurniakan nikmat adalah minan nabiyyin, di kalangan para nabi, was-siddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang salih, wa hasuna ulaika rafiqa, maka itu adalah sebaik rakan dan taulan. Jadi pada malam ini kita akan meriwayatkan musalsal dengan lafaz, dengan ucapan, di mana saya akan menyatakan kepada penonton, para ikhwan yang menonton program pada malam ini, antum ikhwani fillah, atau anta akhi fillah, anta akhi fid dunya wal akhirah, anta akhi fid dunya wal akhirah, engkau adalah saudara aku di dunia dan di akhirat, yang dengannya tidak ada syahna pada hati kita di malam ini, dengan yang menontonnya khusus dan yang kesemua umat Islam, yang mereka itu ada merupakan saudara kita. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang mukmin bersaudara. Berkata al-faqir ila Allahil mu'in Muhammad Fuad bin Kamaluddin, dengan anugerah Allah SWT saya telah meriwayatkan musalsal di hadapan guru saya dan saudara saya. Dia guru saya, dalam masa yang sama adalah saudara saya. Saya bersaudara dengan beliau pada jalan Allah, bukan pada jalan batil, tapi pada jalan Allah Ta'ala. Al-Muhaddith Ad-Doktor Mahmud Sa'id bin Muhammad Mahmud Asy-Syafi'i, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah, kamu ialah saudara saya di dunia dan akhirat. Anta akhi fid dunya wal akhirah. Ini ucapan kita, ini perjanjian kita pada malam nisfu Sya'ban ini, yang dengannya terhapus syahna daripada hati kita, terhapus daripada hati kita buruk sangka, hiqid, hasad, bughd kepada hamba Allah yang beriman kepadanya. Jadi anta akhi, takkan kita nak menzalimi saudara kita, takkan kita nak tergamak menganiaya saudara kita. Jadi kita semua pada malam ini bersaudara, insya-Allah, insya-Allah. Jadi beliau menyatakan kepada saya ucapan yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya, lebih berharga daripada dunia dan seisinya, yaitu anta akhi, engkau adalah saudara aku fid dunya, di dunia, bukan sekadar di dunia, tetapi di hari akhirat kelak. Fid dunya wal akhirah, moga kita insya-Allah akan berhimpun dengan seluruh ahli silsilah, ahli sinat, ahli sanad musalsal ini di dunia, dengan doa mereka, dengan ilmu mereka, dan sebagainya. Walaupun kita tak dapat berhimpun dengan diri mereka, kerana mereka telah kembali ke rahmatillah di dunia, dengan mereka zahir dan batin, insya-Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah, kamu ialah saudara saya di dunia dan akhirat. Beliau meriwayatkan musalsal ini daripada guru beliau, Musnidud Dunya, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki, dan berkata kepada beliau, mana Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani berkata kepada Mamdu yang merupakan khalifah beliau, kekasih beliau, yang dengannya beliau menulis 2 buah kitab sanad khusus kepada beliau. Yang pertama Al-Kawakibud Darari
yang insya-Allah kitab itu kita akan usahakan supaya ia dicetak kerana ia masih lagi berbentuk manuskrip. Insya-Allah nanti masa yang tidak begitu lama lagi kita akan terbit sebuah kitab berkaitan sanad Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani yang ditulis khusus untuk kekasihnya Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Mahmud Said Mamdouh, yang di dalam kitab itu juga dikongsikan juga ijazah itu kepada beberapa orang ulama dunia pada zaman tersebut. Di antaranya adalah Syekh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Yang mana dalam kitab tersebut Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani menyatakan sesiapa yang diijazahkan oleh Syekh Mahmud Said Mamdouh bermakna mereka juga telah diijazahkan oleh aku. Boleh saja mengikut kenyataan itu kita riwayatkan daripada Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, sekalipun kita tak sempat bertemu dengan beliau, kerana jikalau kita telah mengambil ijazah daripada Syekh Mahmud Said Mamdouh, kerana Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani telah mengijazahkan mereka yang bersahabat, yang berdamping dengan beliau, yang merupakan khalifah beliau, yang senantiasa berkhidmat kepada beliau, sehinggalah ke hari ini tidak pernah melupai beliau dan tidak pernah berkurangan kasih beliau kepada guru beliau ini, iaitu Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, dan berkata kepada beliau, anta akhi fid dunya wal akhirah, kamu ialah saudara saya di dunia dan akhirat. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami saudara kami pada jalan Allah Syekh Al-Allamah Abdul Qadir bin Muhammad Saleh bin Abdullah Al-Shaybi Al-Makki, dan beliau berkata, anta akhi fid dunya wal akhirah. Kita tak terjemahkan lagi kerana kita dah tahu maksud dia, maknanya anta akhi fid dunya wal akhirah, maksud dia kamu ialah saudara saya di dunia dan akhirat. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Mulla Ismail bin Muhammad Nawab Al-Hindi Al-Hanafi. Dia adalah merupakan murid kepada Syekh Ibrahim Al-Rashid, yang merupakan murid kepada Sayyidi Ahmad Ibn Idris, dan Qadhi Al-Qubat iaitu Al-Alim Al-Allama Syekh Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, mengambil tariqah Al-Idrisiyah daripada beliau, daripada Al-Mulla Ismail bin Muhammad Nawab Al-Hindi Al-Hanafi, dan saya mengambil ijazah tariqah Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah daripada murid kepada murid-murid beliau. Di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Sijang yang mengambil daripada Tuk Syafi'i Qada, yang mengambil daripada Syekh Muhammad Ismail bin Muhammad Nawab. Nawab ni daripada negara Afghanistan. Nawab ni keturunan Nawab, aywa. Beliau berkata, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Syarif Muhammad bin Nasir Al-Hazimi At-Ti'ami Al-Yamani. Beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Qadi Muhammad bin Ali Al-Shawkani, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami As-Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Kawkabani Al-Hasani, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada saya Syekh kami Muhammad Hayat As-Sindi, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Salim bin Abdullah bin Salim bin Muhammad bin Isa Al-Basri Al-Makki, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami ayah anda saya, dan beliau berkata, anta akhi fid dunya. Telah mengkhabarkan kepada kami Syamsuddin Muhammad bin Alauddin Al-Babili Al-Syafi'i, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Salim bin Muhammad As-Sanhuri, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah, sampai kepada pengarang kitab Kelebihan Malam Nisfu Sya'ban ini, itu Salim As-Sanhuri. Dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Syamsuddin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Alqami, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hafiz Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Imam As-Suyuti rahimahullah,
Dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abul Qasim bin Yusuf At-Tujibi, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Musa bin Abdullah bin Asim secara ijazah, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abu Ali Umar bin Abdul Majid Ar-Randi, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abul Hasan Ali bin Al-Kauthar, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abul Fathil Karuhi, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Mahmud bin Qasim Al-Marwazi, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Jabbar bin Muhammad Al-Marwazi, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ahmad bin Mahbub At-Tajir, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Isa bin Sarah At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam jami'nya, dalam sunannya. Dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa Al-Qattan Al-Baghdadi, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Qadim, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Saleh bin Huyayin, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Hakim bin Jubair, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Jum'ah bin Umair At-Taimi, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, akha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina ashabihi, faja'a Ali radhiyallahu anhu tadma wa 'aynah, faqala ya Rasulullah akhayta baina ashabika wa lam tu'akhi baini wa baina ahad. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anta akhi fid dunya wal akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan antara para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinatul Munawwarah. Maka Nabi mempersaudarakan akan golongan Ansar dan Muhajirin. Seorang disaudarakan dengan yang seorang ini, seorang Muhajirin disaudarakan dengan seorang Ansar, demikianlah seterusnya. Kemudian datang Ali radhiyallahu anhu dalam keadaan mengalir air matanya. Mengalir air mata Sayyidina Ali, datang bertemu Nabi SAW. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, kamu telah mempersaudarakan antara sahabat-sahabat kamu. Akan tetapi kamu masih belum mempersaudarakan antara saya dengan sesiapa pun. Saya tidak ada saudara di Madinah ini. Engkau tidak mempersaudarakan aku dengan sesiapa pun yang ada di Madinah ini di kalangan golongan Ansar. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kamu ialah saudara saya di dunia dan akhirat. Anta akhi fid dunya wal akhirah. Ucapan Nabi kepada Ali, biarlah mereka aku saudarakan dengan orang lain wahai Ali, tapi engkau adalah saudara aku. Bukan hanya di dunia tetapi di hari akhirat. Maka daripada inilah terbitnya hadis musalsal bil muakhah ini. Hadis yang begitu hebat dan begitu mulia. Ya alhamdulillah dapat kita riwayatkan pada malam nisfu Sya'ban yang mulia ini. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berkata Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Berkata Juma' bin Umar At-Taimi, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Ini ialah hadis al-musalsal bil muakhah, di mana setiap perawinya akan berkata, telah menceritakan kepada saya si fulan, dan beliau berkata kepada saya, anta akhi fid dunya wal akhirah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam jami'nya dan bertaraf hasan gharib. Al-ijazah, berkata al-faqiru ila Allah al-mu'in Muhammad Fuad bin Kamaluddin, saya telah meriwayatkan hadis musalsal ini secara qiraah, dan berkata kepada yang bersama di dalam program ataupun majlis yang mulia pada malam ini, antum ikhwani fid dunya wal akhirah, ataupun secara fardan seorang-seorang, anta akhi fil akhirah.
anta akhi fid dunya wal akhirah, sehinggalah kepada hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Jadi saya telah meriwayatkan hadis ini kepada yang hadir di dalam program ini dan menyatakan kepada yang bersama di dalam program ini, anta akhi fid dunya wal akhirah, ataupun antum ikhwani, kamu kalian semuanya adalah ikhwan aku fid dunya, saya di dunia dan di akhirat. Kepada kekasih saya pada jalan Allah, iaitu saudara-saudari yang bersama kita dalam majlis periwayatan hadis al-musalsal bil muakhah pada malam nisfu Syaban yang mulia ini. Maka dengan ini saya mengijazahkan beliau musalsal ini dengan ijazah khusus. Saya mewasiatkan beliau supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada setiap waktu dan ketika. Semoga beliau sentiasa mendapat taufik Allah di dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafsin adada ma yasma ilmullah. Diriwayatkan sepada malam nisfu Syaban 15 Syaban 1441 Hijrah in sahhat al-ijazah. Fa antumul mujazun fa idza syi'tum faqulu qabiltu, jika kalian mengkenaki hadis ini dan berkenan untuk menjadikan saya saudara kalian, walaupun saya adalah merupakan saudara yang paling rendah kedudukannya di dalam kumpulan yang meriwayatkan atau diriwayatkan hadis ini, maka kalian sebutlah qabiltu, saya terima. Al-Fatihah kepada seluruh ahli sanad silsilah kita sehinggalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga insya-Allah kita menjadi saudara di dunia dan di saudara kepada Sayyidina Ali dan juga kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akhiri majlis kita pada malam ini dengan membaca doa nisfu Syaban. Moga insya-Allah dengan doa yang kita bacakan ini menyebabkan Allah Taala akan mengangkat wabak dan bala yang kita hadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alayh, ya dzal jalali wal ikram, ya dzal tawli wal in'am, la ilaha illa anta dhahra al laji'in wa jara al mustajirin wa ma'man al khaifin wa kanz al talibin. Allahumma in kunta katabtana 'indaka ashqiya'a aw mahrumin aw muqattaran 'alayna fi ar-rizqi famhu Allah بفضلك شقاوتنا وحرماننا وإقتار أرزاقنا وأثبتنا عندك سعداء مرزوقين موفقين للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهنا بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، نسألك أن تكشف عنا من البلاء والوباء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ولمس عدد ما وسعه علمك آمين. واكرمنا يا الله في هذه الساعة الإجابة أن تجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين بجاه نبينا محمد الأمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم المسلمين واكرمنا واكرم المسلمين ونعم النصير رجاء المجاهدين باعد بين جعلنا يا الله المسلمين من المقبولين ولا تجعلنا يا الله والمسلمين من المردودين بجاه نبينا محمد الأمين. يا أرحم الراحمين وارزقنا الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة والمال والأهل والبدن إنك على كل شيء قدير.
اللهم ارحم أمة محمد واصلح أمة محمد وفرج كروب أمة محمد ووحد صفوف أمة محمد واجمع كلمة أمة محمد واشف مرضى أمة محمد واجعلنا من أمة محمد وارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شفاعة يدركها نفها في يوم الموقف العظيم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علمك آمين. والحمد لله رب العالمين إلى نية القبول بجاه سيد الرسول وإلى حضرة النبي بسر الأسرار في قراءة سورة الفاتحة. آمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين ويا مأمن الخائفين ويا ملاذ اللائجين. قد ترى أحوالنا وأحوال المسلمين وانصرنا والإسلام والمسلمين والمجاهدين في كل زمان ومكان وحين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا وأغث المسلمين جميعا إنك على كل شيء قدير. الله بحق سورة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة وبأنوار سورة الفاتحة وبأسرار سورة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. ارفع عنا وعلى المسلمين كل البلاء والوباء لا سيما وباء الكورونا يا الله بجاه نبينا محمد إمام الأتقياء إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ضيق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء بجاه نبينا محمد سيد الأتقياء إنك على كل شيء قدير. وارحمنا وارحم أمة المحمدية بجاه نبينا محمد كنز العطية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير وأنتم في صحة وعافية بجاه نبينا محمد إمام الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتهامي زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي العربي القرشي. اتهامي وابكي عن قلبي بإنشاد عند بيت الله الأمجد فاسكب العبرات طف به سبعا ونادي يا سامع الآهات وابكي عن قلبي بإنشاد وألحان. تبليغ سلامي للنبي العربي القرشي. اتهامي وابكي عن قلبي بإنشاد وألحان.
النسائم ذات الطيب في المقام تفوح والشذا فيها وفيها راحة للروح هل إليها من وصول يبرئ المجروح سائر الروضة لا تنسى تبليغ سلامي للنبي العربي القرشي اتهامي وابكي عن قلبي بإنشاد وألحان سر لأطهر أرض وابكي ساجدا لله دمع عينك سرا يحكي توبة لله ثق بعفو ثق بمن في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور في زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا يدنو وجلا فالليل طغى وتلاشى النور يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني أسعى مسعاك يغدو همك همي وأكون فدا دربك هلا تقبلني وأكون فدا دربك هلا تقبلني صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهداك أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله يا من بهداه أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله خجل من نفسي هل أحظى بوصال أتقرب بكلام لا بالأعمال أنظر من حولي من سلكوا قبلي أبكي من شوقي ولبعد طال يا نسب الحب فيك سرت سفني وشراع القرب ينشر لي أمني من طين وسوى من ذنب ونوى أرحل لك مني فالبعد كوى يا رسول الله كم أحلم لو أني أمشي بخطاك وبذا ترضى عني
أسعى مسعاك يغدو همك همي، وأكون فداء دربك هل لا تقبلني، وأكون فداء